Kita masa sujud, tuan-tuan puan-puan sekalian, saya belajar dengan guru, dengan syekh, dengan orang-orang alim. Dia kata, ustazah, setiap kali sujud janganlah tinggal doa-doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masa sujud, bukan sujud terakhir saja, afdal kita berdoa. Bukan sujud terakhir je, tuan-tuan puan-puan sekalian. Setiap kali sujud itu waktu mustajab doa. Sebab itu ada orang tanya, ustazah, macam mana ya ustazah? Okey, saya nak baru ni saya nak cerita sikit. Baru ni saya ada jumpa dengan seorang ulama, Tuan Guru Baqi, Ahmad Baqi. Tuan Guru Ahmad Baqi kita jumpa tu. Okey, Tuan Guru ni umur dah 80 lebih lah, dekat 90. Masa buat bantuan di Banjir Pahang baru ni, masya-Allah. Dia kata antara ilmu yang dia bagi kepada saya, sebab masa tu kita duduk dalam hampir sejam setengah kat 2 jam, habis petang sampai kat dia maghrib. Kemudian bila sampai tu kan, lepas tu adab kita bila jumpa guru-guru orang alim macam ni orang alim, orang soleh ni, orang warak. Tuan Guru ni kan, yang masih hidup, yang masih cergas pemikiran apa semua. Lepas tu kan dia kata, okey ustazah, bila bangun pada waktu malam kan, ni amalkan amalan ni, kuat semua jiwa kuat, badan kuat, untuk sihat tubuh badan, sihat rohani, jasmani kuat, akal apa semua kan. Sekian-sekian. Ini saya buat selingalan ni, saya nak cerita masa sujud ni kan. Lepas tu Tok Guru kata, bangunlah tahajud. Dia kata bangun tahajud 8 rakaat, itu amalan Nabi. Lepas tu tambah 3 rakaat untuk witir. Kalau boleh buat tu subhanallah, kalau boleh buat tu 40 hari 40 malam, dia kata masya-Allah, malaikat jaga. Adalah fadilat dia. Kemudian yang menariknya, dia kata sebelum subuh baca Asmaul Husna. Dia kata baca Asmaul Husna. Dia kata bahawasanya Allah memayungi hamba-hambanya dengan Asmaul Husna. 99 payung Allah. Allahu Akbar. 99 payung Allah. Semua dia kata dalam dunia ni, dalam hidup apa pun, 99 adalah payung Allah. Okey dik, cari Asmaul Husna dengan terjemahan. Okey. Lepas tu saya tanya beberapa soalan. Saya kata, Tok Guru panggil Baba, macam mana ya, ramai orang bertanya pasal berkenaan dengan kasih sayang suami isteri, anak-anak, asyik bergaduh apa, kita nak duduk bawah payung apa. Dia kata macam ni, Asmaul Husna ni bila baca, tengok terjemahan dan cari payung mana nak duduk. Dia kata payung mana nak duduk. Jadi dia kata kalau masalah ni duduk bawah payung ni, kalau masalah ni duduk bawah payung ni, kalau masalah ni duduklah bawah payung ni. Dia sebut macam tu lah. Lepas tu saya saja tanya beberapa soalan. Baba, kalau yang masalah suami isteri kan, bergaduh, nak bercerai, apa begitu begini, asyik tegang, panas, nak duduk bawah payung mana? Dia jawab, dia pun diam. Dia kata duduklah bawah payung Ya Wadud. Duduk bawah payung Ya Wadud. Subhanallah. Banyak-banyak sebut Ya Wadud. Saya kata, ya Allah, alimnya orang ni. Sebab kita tahu maksud Ya Wadud adalah yang maha cinta, yang maha kasih sayang, yang maha penyayang. Ya Wadud ni maha cinta. Jadi zikirlah banyak-banyak Ya Wadud tu. Subhanallah. Baba, kalau masalah anak bermasalah sekarang ni, zaman anak-anak suka main telefon, zaman anak-anak sekian kan, nak didik anak mencabar, kita nak duduk bawah payung mana? Itu seronok. Sebab tanya soalan bawah payung mana, bila tanya dia jawab, duduk bawah payung mana. Sebelum kita sampai kita jumpa Ya Rauf tu, sebab saya ingat Baba sebut, bacalah Ya Rauf, zikirlah Ya Rauf, Ya Rauf, Ya Rauf. Subhanallah. Kemudian saya tanya masalah sekarang orang susah apa semua. Okey, subhanallah. Jadi Ya Rauf, subhanallah, maksud Ya Rauf yang maha mengasihi bagi sesiapa yang inginkan dirinya disenangi teman atau sesiapa saja yang memandangnya, amalkan zikir ini semampu yang boleh. Cuba cari maksud yang lain. Ada maksud yang lain lagi ni. Cuba cari yang satu-satu tu. Okey, subhanallah. Dia kata bacalah Ya Rauf, dia kata untuk anak-anak ni. Ada lagi zikir lain. Yang maha belas. Ya Rauf yang maha belas. Ya Rauf yang maha penyayang. Kemudian saya ada jumpa juga maksud Ya Rauf yang maha menjaga. Macam itulah. Subhanallah. Sahabat-sahabat sekalian, bila saya tanya, orang sekarang ramai susah, Baba nak baca zikir apa? Dia kata, nak duduk bawah payung mana? Saya tanya. Dia kata, duduklah bawah payung Ya Ghani, Ya Muni, Ya Razak. Duduklah bawah payung tu, minta sungguh-sungguh dengan Allah. Jadi mintalah kan, lepas solat, waktu, maksudnya antara waktu yang kita boleh minta, yang saya nak sebutkan adalah
Sebab ini nama Allah Asmaul Husna ni memang disebut dalam Al-Quran. Allah sebut walillahil asmaul husna walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah nama-namanya yang mulia, maka memintalah dengannya. Maka sahabat-sahabat sekalian, contoh ketika sujud, boleh tak ustazah nak zikir sebut nama Allah ketika sujud? Maka dibenarkan. Subhanallah. Kan masa zikir, masa kita sujud pun subhanarabbiyal azim nama Allah, subhanarabbiyal a'la itu nama Allah. Ya Ali, yang maha tinggi, ya azim dan sebagainya. Jadi contoh kepada ibu ayah kan, siapa-siapa masa sujud jangan target sujud akhir saja. Setiap kali sujud, waktu berjemaah janganlah nanti kita putus dengan imam. Tapi ketika solat sunat, solat seorang-seorang, ketika sujud bacalah doa-doa yang berasingan. Subhanallah. Okey, subhanallah. Ar-Rauf maksudnya maha mengasihani. Allah memiliki sifat kasih sayang yang luar biasa. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai 100 kasih sayang. Satu daripada ini diturunkan ke dunia dan kasih sayang itu dibagikan kepada makhluk sehingga mereka memiliki kasih sayang. Subhanallah, Allah Akbar. 99 lagi khusus untuk Allah dan itulah dia mengasihi hamba-Nya. Okey, pasal ini ada sahih tentang kasih sayang ni, saya pernah baca hadis sahih sahabat-sahabat sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang bab sifat rauf Allah, kasih sayang Allah. Nabi bersabda yang bermaksud ini mafhum, sesungguhnya Allah mempunyai 100 sifat kasih sayang, 100 sifat rahmat ataupun kasih sayang Allah. 99 Allah berikan Allah satu saja Allah memiliki 100, satu saja Allah turunkan di bumi dan 99 Allah simpan untuk di akhirat. Satu saja Allah kurniakan untuk bumi dan seluruh makhluk. Dan walaupun Allah berikan satu saja daripada sifat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, Allah gunakan satu saja, Allah berikan satu saja. Allah mempunyai 100 rahmat kasih sayang, Rauf Allah ada 100 dan Allah mengambil satu sahaja dan daripada satu itulah Allah membahagikan sifat kasih sayang kepada manusia yang membolehkan sesama manusia berkasih sayang, ibu dan anak berkasih sayang, yang membolehkan suami isteri berkasih sayang, yang membolehkan binatang boleh berkasih sayang, saling berkasih sayang. Allah hanya kurniakan satu. Daripada satu itulah Allah menunjukkan kasih sayang kepada hamba-Nya yang bermaksiat, hamba-Nya yang malah buat ibadah, kita lah tu, hamba-Nya yang yang mensyirikatnya, Allah tetap tunjukkan kasih sayang, belas kasihan. Dan dikatakan 99 lagi Allah simpan akan digunakan di akhirat kelak untuk hamba-hambanya yang dicintai. Subhanallah. Sebab itu dikatakan di mahsyar kelak, kalaulah sifat pengampun Allah di mahsyar kelak sangat luas, kasih sayang Allah, kelembutan Allah, subhanallah, maka ketika di mahsyar kelak sahabat-sahabat sekalian, ada keadaannya digambarkan berdasarkan beberapa riwayat, suasana di mahsyar yang sangat menggerunkan, yang sangat menakutkan. Ketika dihisap, kita semua dihisap, kita akan dimizan, dihisapkan amal ibadah kita. Sampailah keadaan hamba Allah ini kan nak diheret dah, nak dicampakkan dah ke dalam neraka. Sampailah ke depan pintu neraka. Masya Allah, ini ada dalam kitab Air Mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah diheret, nak diheret dah ni. Kan nak diheret dah sampai hampir. Maksudnya ada malaikat ditugas mengheret. Memanglah diheret sebab kita takkan sanggup. Na'udzubillah min zalik. Sampai ketika nak dicampakkan ke dalam neraka, maka ketika itu salah satu bulu mata hamba Allah itu berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dia ni dah cukup syarat dah lepas dah hisap ni, dah dimizan ni. Akhirnya dia bila dikira dia ni adalah penghuni neraka, lalu dia diperintahkan oleh Allah untuk diheret dan dicampakkan ke dalam neraka, sahabat-sahabat sekalian. Subhanallah. Lalu ketika diheret itu salah satu bulu matanya berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku menjadi saksi bahawa hamba-Mu ini pernah mengalirkan air mata kerana takutkan-Mu, ya Allah." Allahu Akbar. Lalu dengan sifat Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rauf, subhanallah, kan, Ya Latif, yang maha lembut, maka dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa yang menyebabkan dia diheret ke neraka. Lalu hamba Allah tersebut dimasukkan ke dalam syurga. Subhanallah. Sebab di sana ada hadis Nabi, dua mata yang mengalirkan air mata kerana takutkan Allah, la tamassahu nar, tak akan disentuh oleh api neraka. Allahu Akbar. Dan banyak lagi suasana di mahsyar menceritakan betapa Allah menyimpan 99 rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah berikan di mahsyar kelak kepada hamba-hambanya yang saleh, kepada hamba-hambanya, kepada orang muslim, kepada orang mukmin dan sebagainya, sahabat-sahabat sekalian. Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah, tuan-tuan puan-puan sekalian. Itu sedikit kisah saya cerita masa sujud, tuan-tuan puan-puan sekalian. Saya belajar dengan guru, dengan syekh, dengan orang-orang alim. Dia kata, ustazah, setiap kali sujud janganlah tinggal doa-doa yang datang daripada firman Allah ataupun hadis Nabi.
Dan boleh kita buat, contohnya solat asar, solat zuhur ada 8 kali sujud. 8 kali sujud. Sujud yang pertama kita nak baca doa apa? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu surah Al-Kahfi ayat yang ke-10. Sujud kedua, lepas bangun sujud kedua, kita pun baca pula doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu pun firman Allah. Kemudian sujud yang ketiga, kita pula baca Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu pun firman Allah. Lepas tu sujud yang keempat, kita baca pula Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Subhanallah. Kita baca pula tu. Jadi, biarlah setiap kali kita sujud ada doa. Subhanallah. Dan di sana ada perbincangan ulama tentang afdal kita baca zikir ketika sujud dan rukuk. Sahabat-sahabat sekalian, melebihi 3 kali. 3 kali tu ngam-ngam. Sunat, tetapi lebih adalah afdal. Contoh nak baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Walaupun ada di situ perbincangan, ada yang kata Subhana rabbiyal azim saja, tak ada bihamdi. Dan kita boleh nak zikir tu sampai 10 kali. Dan di sana, subhanallah, tuan-tuan puan-puan sekalian, ada dibincangkan dalam persoalan dalam solat, persoalan dalam solat 2. Depan saya ni ada macam-macam ni. Kitab solat, persoalan dalam solat, soal jawab fiqh ibadah solat, berdasarkan mazhab Syafi'i. Dr. Zaharuddin dia bawa dalam pelbagai pendapat mazhab. Okey, fiqh solat lagi, soal jawab lagi, kuasa di sebalik solat. Jika anda ingin berjaya, solatlah. Anda berjaya, Ustaz menjawab Ustaz Rahizi Rais, subhanallah. Dan ada banyak lagi kitab yang tebal bab solat. Tuan-tuan puan-puan sayang, kita akan belajar bab solat sampai mati sebenarnya.